بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, apa khabar semua? Kita mulakan majlis kita dengan membaca doa untuk sama-sama kita diberkati, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita selalu memohon keampunan pada Allah untuk terus kita dapat membaca daripada halaman 139 pada hari ini, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita terus membaca ya, hari ini hari Jumaat barakah ini kita harapkan Allah berkati kepada apa yang kita baca ya. Mungkin tuan-tuan sudah pun membaca surah Al-Kahfi pada pagi tadi, ataupun kalau belum lagi boleh membaca ya pada hari ini untuk kita sama-sama ya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memimpin kita. Dan sudah tentunya pada hari ini kita nak membaca Ummul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus kita dipimpin ya, sebagaimana kita baca kalau dalam awal surah Al-Kahfi itu, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala pujian bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya yang tidak ada bengkok. Bila kita selalu memohon hidayah daripada Allah, selalu membaca Al-Quran, kesannya apa tuan-tuan sekalian? Kita tidak akan bengkok. Tidak bengkok apa? Dari segi pemikiran kita, dari segi perasaan. Pasal perasaan kita ini selalu bengkok. Dia malas, dia rasa bosan, dia rasakan bahawa tak puas hati dengan apa yang ada, padahal sebenarnya kita diberikan macam-macam.
itu adalah bengkok dalam hati yang akan diluruskan bila kita selalu bersama Al-Quran. Tapi syaratnya adalah Al-Quran yang sampai kepada hamba. Maksudnya kita mengakui kita ni lemah, kita memerlukan sangat kitab peraturan dan kita bersetuju untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita melihat pada ayat ataupun halaman 139. Tuan-tuan yang belum lagi share di Facebook pada hari Jumaat ini, okey, boleh share, kongsikan dengan kawan-kawan yang ada, beritahu. Kerana pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 139, baca, cuba kita faham. Moga-moga Allah izinkan kita untuk beramal dengan intisari daripada halaman ini. Apakah sinopsis bagi halaman 139? Pada ayat 91 dan 92, pembuktian kenabian dan penurunan kitab suci kepada para nabi serta fungsi Al-Quran. Apakah peranan Al-Quran? Kita akan lihat pada hari ini. Dan pada ayat 93 hingga 94, membuat pendustaan atas nama Allah dan hukuman ke atas pelakunya. Apakah balasan kepada mereka yang mendustakan kepada nama Allah? Dia kata Allah cakap begini, begitu dan sebagainya. Kita akan sama-sama belajar pada ayat 93 hingga 94. Jadi mari sama-sama adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, kita buka halaman 139. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bersama dengan Ustaz Tirmizi. Kita mulakan dahulu 2 ayat dulu Ustaz, ya, sebelum kita pergi 2 ayat pada bahagian kedua nanti. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sahabat saya, dan juga sahabat-sahabat seperjuangan Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Terus kita sebarkan Al-Quran, moga-moga kita menjadi asbab kawan-kawan kita, masyarakat di luar sana dapat belajar ilmu Al-Quran. Dan di antara amalan-amalan soleh ialah membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Moga-moga Allah terima amalan kita dan meredai kita semua, insya-Allah. Baik, 2 ayat pertama akan kita baca daripada surah Al-An'am. Harap semua dah bersedia dengan mushaf Al-Quran masing-masing, ataupun juga boleh tonton di mushaf yang ada di skrin kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, itulah bacaan dua ayat daripada surah Al-An'am. Kita baca dulu dua ayat sebelum kita menyambung dua ayat lagi pada halaman 139 pada hari ini. Apakah yang ada pada ayat 91? Kalau semalam, pada hari semalam kita berbincang tentang pelbagai nama Nabi yang disampaikan pada halaman 138. Semalam kita lihat kepada Nabi siapa? Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa. Ramai para nabi yang disebutkan. Maka pada hari ini, pada ayat 91, Allah menyatakan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini adalah balasan ataupun respon Allah. Allah menyatakan kepada orang-orang yang berada di Mekah itu, sudah dibawakan semua nabi-nabi ini, ya, nabi-nabi yang mereka kenal, mereka tidak kenal. Nabi Ibrahim mereka kenal, ya, mereka kenal kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim ini direbut oleh orang Yahudi, oleh orang musyrik di Mekah, oleh orang Nasrani di Madinah, ya. Jadi surah Al-An'am ini turun di mana? Turun di Mekah. Jadi orang musyrik pun ingin mengaitkan agama mereka dengan Nabi Ibrahim. Jadi bila mereka nak mengaitkan, Allah kata wama qadarullah haqqa qadrih. Kamu sebenarnya ataupun mereka sebenarnya tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya ketika mereka berkata, apabila mereka kata apa? Id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai. Ya, Allah tidak turunkan sesuatu pun kepada bashar, ya, ala basharin min syai. Maksudnya ialah mereka mempertikaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang mencabar untuk beriman sebenarnya, ustaz, ya. Bila tiba-tiba ada seorang datang kata saya dapat wahyu, Allah, ya, memang mencabar. Tetapi bila Nabi membawakan hujah demi hujah, bukti demi bukti, apatah lagi kita ada sejarah. Orang-orang di Mekah itu dia ada sejarah. Bila nampak Kaabah, mereka tahu sejarah mereka adalah Ibrahim, dan Ibrahim ada wahyu. Jadi tak pelik. Tak pelik apabila, terutama apabila mereka kata mereka ini bersama dengan Nabi Ibrahim. Kalau orang yang betul tak ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, tak pernah tahu, mungkinlah mencabar untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan wahyu. Maka apakah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas, ya. Jadi mereka biasa dengan Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim itu susu galurnya bawa pada Nabi Musa. Maka kata di sini, kalau katakan mereka kata ma anzalallahu ala bashar min syai', tak adalah, Allah tak ada turunkan pada manusia sesuatu wahyu, maka Nabi diajarkan berhujah. Itu sebabnya tauhid ini perlukan hujah yang jelas. Apakah hujahnya? Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa? Siapa yang turunkan? Allah. Jadi Allah yang sama boleh je nak menurunkan Al-Quran kepada seorang lagi Nabi hujung zaman. Dan kalau katakan kamu beriman kepada Nabi Ibrahim dan daripada susu galur Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, tak ada problem bagi Allah untuk menurunkan, tidak ada masalah untuk Allah menurunkan kepada seorang manusia yang dipilih sebagai Nabi. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Mereka kamu menjadikannya qaratis tubdunaha, kamu lihatkan dan kamu sembunyikan sebahagiannya. Jadi kita kena faham, ustaz, ya, ayat ini turun di saat hujung-hujung Nabi berdakwah dekat Mekah. Kalau kita ikutkan Nabi Musa yang biasa adalah orang Yahudi, yang biasa dengan qaratis ini kertas-kertas lembaran yang digunakan untuk Taurat itu, sebenarnya yang biasa adalah orang Yahudi. Cuma bila ayat ini turun, orang Yahudi sudah pun berinteraksi dengan orang-orang Mekah. Orang-orang di Madinah sudah pun berinteraksi dengan orang-orang di Mekah. Jadi mereka dapat khabar daripada orang Yahudi, oh begini. Jadi bila mereka kata mereka pernah dengar tentang Nabi Musa, taj'alunahu qaratis atubdunaha wa tukhfuna katsira. Orang Yahudi antara isunya ialah apa? Mereka ada lembaran-lembaran. Qaratis ini adalah lembaran daripada Mesir. Qaratis maksudnya lembaran kertas-kertas. Maknanya kita bercakap kertas bahasa Melayu tu asal tu bahasa Arab. Qaratis. Qaratis itu banyak, kalau dia punya mufradnya adalah kertas. Jadi yang kita pegang kertas ni sebenarnya daripada bahasa Arab, dan dia merujuk kepada teknologi awal kertas di Mesir.
Jadi panjang cerita ni, maksudnya orang Yahudi biasa pasal apa, mereka memang dulu dekat Mesir dihentam, ditekan oleh Firaun. Mereka ada dua teknologi kertas dan teknologi arkitek. Disebabnya ada piramid ya di Mesir itu. Maka di sini bila orang Yahudi dia nampak teknologi ini, tapi mereka gunakan teknologi kertas ini, sebahagian sahaja yang mereka kongsikan, sebahagian disimpan. Pasal dia tidak mahu mengikut kepada Taurat secara keseluruhan, ya. Padahal ya, wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum, Allah menyatakan dan kamu diajarkan apa yang belum kamu tahu, wala abaukum, dan ayah kamu ataupun bapa kamu tidak tahu. Perkataan wa ulimtum itu nak menjelaskan bahawa sebenarnya yang mengajar adalah Allah. Yang mengajar adalah Allah. Jadi bila dah diberikan hujah begini, nak menceritakan bahawa kalau ada kata Allah tak turunkan apa-apa, ya, sebenarnya dalam sejarah Nabi Musa telah pun diberikan nur ataupun diberikan hidayah yang dijelmakan dalam Taurat, dan itu sudah pun berada, telah terbukti bahawa ada manusia yang telah diturunkan wahyu, ya. Dan di hujung itu Allah kata thumma zarhum fi khawdihim yal'abun, tinggalkanlah. Zarhum itu daripada perkataan zara, ada kaitan dengan perkataan taraka. Taraka ni kita tinggalkan sesuatu, kalau kita nak tinggalkan rumah dan sebagainya. Tapi zarhum, tinggalkan kerana kita benci, tak berbaloi kita bersama dengan apa? Mereka yang khawdihim ini maksudnya ialah mereka yang kalau kita ada kolam Ustaz ya, kalau orang kejar kita tak tahu nak dari mana, kita lompat dalam kolam tanpa kita berfikir, itu namanya khawda. Jadi bila khawdihim ini adalah orang yang berbincang tanpa berfikir, berbincang perkara-perkara batil. Jadi apakah yang Allah seru kepada Nabi Muhammad ialah tinggalkan dia, orang-orang yang suka cakap perkara-perkara pelik-pelik ni, yang suka bermain-main dengan perkara pelik ni, tinggalkan. Pasal apa? Pasal bila bercakap tentang tauhid, kalau kita selalu bersama dengan orang yang bercakap perkara sia-sia, kita pun akan masuk sekali. Jadi kita kena buat apa? Ayat 92 adalah jawapannya. Kita kena banyak gunakan masa untuk ayat 92, bukan untuk khawdihim pada ayat 91. Jadi kita baca bersama ayat 92 dulu Ustaz, ya. Baik. Ayat yang menarik tentang fungsi al-Quran. Masya-Allah. Ya. Baik. Kita baca ayat 92 sebelum kita tadabbur lagi. A'udzu syaitan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 92 itulah yang perlu kita beri perhatian, ya. Kita kena banyak menggunakan masa untuk apa? Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh barakah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat sudah tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara solatnya. Jadi kita tidak mahu orang bising, ya. Pasal kalau orang bising dan bercakap perkara-perkara yang batil, ya, ketika Quran kalau kita tengok di Mekah itu, ya, orang baca Quran ataupun Nabi bawa pada Al-Quran, orang lain bising, dia tak nak dengar, padahal sebenarnya dia ada peluang untuk dengar Quran. Jadi kita kena beritahu jangan bising, ya, jangan bising, Quran sedang dibacakan, tolong beri perhatian, ya. Kalau tak dengar juga, itu perkara yang perlu kita ingat-ingatkan. Tetapi Allah memberitahu nanti bahawa sebenarnya mereka bukan mendustakan Allah.
mereka bukan mendustakan nabi, ya, mereka mendustakan pada ayat Allah. Dia pandang tak penting kot, saya dah biasa dengan Quran, ataupun Quran ini dah tak ada harga kepada diri saya. Jadi ini perkara yang penting, padahal al-Quran itu mempunyai barakah, ya, mempunyai barakah, dan ia membenarkan kitab-kitab terdahulu, memberi peringatan kepada Ummul Qura, ya, membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan qadara, yang maksudnya menentukan ataupun menetapkan. 132 kali disebut di dalam al-Quran, ya, dan Allah menyatakan bahawa bagi orang-orang di Mekah itu, wama qadarullah haqqa qadrih, mereka itu sebenarnya tidak mengagungkan, tidak menguatkan, menentukan, tidak betul-betul, ya, mereka main-main terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita doakan, tuan-tuan, agar kita jangan jadi orang yang main-main. Kita dah biasa dengan Quran, mungkin kita hidup pasal dah lama dengan Quran, asyik dengan Quran setiap hari, sampai kita permainkan, kita rasa macam bosan kot dengan al-Quran ini, saya nak cakap benda lain. Jadi tolong beri perhatian pada Quran, terutama kalau Quran dibacakan, kita senyap, ya, beritahu pada anak, pada tim pasukan kita, jangan bercakap kalau orang baca Quran. Itu tanda kurang adab kepada siapa? Bukan pada pembaca Quran, tetapi kepada al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatkan pada ahli pasukan, pada ahli keluarga, jangan cakap ketika Quran dibacakan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana setia istiqamah dalam My Quran Time. Moga-moga pencerahan yang telah diberikan kepada kita seperti tadi, kita ambil i'tibar bahawa keberkatan Al-Quran begitu luar biasa. Kerana Al-Quran ini adalah mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW yang menjadi kemuliaan bagi kita semua. Al-Quran yang berada di sisi kita pada hari ini, inilah keberkatan Al-Quran yang kita kena sebarkan dalam keluarga kita, seluruh masyarakat kita. Moga-moga kita menjadi Al-Quran yang bergerak dalam diri kita. Baik, saya nak ambil masa sedikit untuk tajwid pada hari ini. Kita perhatikan di slide kita berkenaan dengan ilmu tajwid, tentang maklumat tambahan. Kita dah belajar semua sifat-sifat huruf. Okey. Kemudian beberapa kalimah yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana bersamaan dia pada makhrajnya. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Kita lihat pula huruf-hurufnya apa. Kenapa kita buat maklumat tambahan tentang sifat ni? Kita dah belajar semua sifat, namun ada beberapa sifat huruf yang huruf itu berkongsi pada makhraj yang sama. Dia tempat lahirnya sama, tapi sifatnya berbeza. Kalau sifatnya kita tak jaga betul-betul, dia boleh berubah mana. Contoh, kalimah pertama kita ambil kalimah qasamna. Dalam Quran ada qasamna, nahnu qasamna sin. Ada juga ayat berkenaan dengan sad, wa kam qasamna min qar, wa kam qasamna. Jadi qasamna makna lain, qasamna makna lain. So kalau kita sebut sin, kena sebut betul-betul sin. Qasamna, jangan nahnu qasamna jadi sin jadi sa pula. Sa jadi sin. Qasamna kena tebalkan sad, tak boleh qasamna. Juga kalimah yang sebelah, saya buat contoh, wa asarru sin dengan wa asarru wastakbaru istikbara, surah Nuh. Wa asarru fi anfusihim nadimin. Wa asarru, jaga sin itu apa nama ni, tempatnya sama dengan sad, tapi sin tu nipis. Wa asarru, kena baca dengan nipis. Adapun sad wa asarru, biar ada beza bunyi. Wa asarru dengan wa asarru. Satu nipis, satu tebal. Kerana
kalau kita tebalkan yang nipis, dia akan jadi tertukar huruf. Sad itu wa asarru, kalau tebal, kalau nipiskan sad wa asarru jadi wa asarru, dia akan berubah makna. Itu maklumat tambahan ataupun kita kata tambih, satu peringatan kepada pembaca-pembaca Al-Quran untuk hati-hati pada huruf-huruf yang bersamaan pada makhraj tadi supaya tak tertukar. Baik, terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tambahan lagi. Pada hari ini kita belajar tajwid, ada bacaan-bacaan yang lebih kurang sama Ustaz, ya, yang kena beri perhatian kerana dia boleh mengubah makna. Mengubah makna ni kita yang mengurangkan sifat, dia automatik ubah makna. Ya. Jadi dia huruf pun ataupun harakat kan, dia tersilap pun atas dengan bawah pun, dia antar dengan anti pun dah jadi lain kan. Okey, jadi itu perkara yang kita doakan Allah izinkan, mudahkan kita untuk belajar tajwid, dan kita ambil masa dengan Al-Quran ini banyak lagi barakah Ustaz. Itu menarik tu. Dia kalau kita makin banyak kita buat apa je, makin banyak makan makin sakit. Kan? Ada mudarat, ada mudarat. Makin banyak kerja je dia makin sakit. Kalau makin banyak cakap dia makin lagi boleh tersilap, ya. Tapi kalau makin dengan Al-Quran, Allah nyatakan pada ayat 92 tadi, anzalnahu mubarak, ya, ia penuh dengan keberkatan. Dan apa yang berlaku ialah dalam ayat 92 yang kita bincang tadi, sambungannya ialah Nabi diseru untuk walitun zira ummal qura wa man haulaha, ya, memberi peringatan kepada Ummul Qura itu ialah Mekah dan juga di sekitarnya. Apa poin dia? Ummul Qura akan menjadi pusat ataupun tempat yang penting berkaitan dengan Quran. Ya, ketika Nabi menyampaikan, Nabi dah sampai ke Madinah pun sampai balik ke Mekah, dan balasan ganjaran untuk melaksanakan kebaikan di Ummul Qura di Mekah ini sampai sekarang berkali-kali, beratus kali ganda kalau kita semayang sunat ataupun semayang di Masjidil Haram, Ustaz, ya. Jadi segala amalan berlipat kali ganda di sana. Dan mengapa jadi berlipat kali ganda? Kerana mubarak, ya, kerana barakah itu. Dan kalau kita ambil Al-Quran, kita amalkan sampai kepada kita di Malaysia ataupun di mana saja, di Singapura, di Brunei, di seluruh dunia, ini adalah waman haulaha. Dia bukan sekadar waman haulaha itu sekitar Madinah, di sekitar Taif ataupun di sekitar negara-negara Arab, tetapi mana-mana sahaja manusia yang mengambil barakah daripada Quran dengan baca dan cuba memahami dan mengamalkannya, dia akan dapat kebaikan yang banyak, ya. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, mereka ini beriman pada hari akhirat dan beriman pada Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun. Kita kena faham bahawa sebenarnya bercakap tentang iman pada hari akhirat kita jelas, tapi solat, Ustaz, ya, pasal umat Islam dapat solat selepas peristiwa Isra Mi'raj, dapat solat. Dan bila bercakap tentang dapat solat ini, sekarang di Madinah ataupun di Mekah ini, ketika surah Al-An'am turun, masih lagi Kaabahnya masih penuh dengan berhala. Jadi kita boleh bayangkan, ya, bila kita tengok kepada ayat ini, kita nampak bahawa sebenarnya mereka berada di tempat nak sembahyang, ya, mereka akan jaga sembahyang betul-betul, tetapi kiblatnya masih lagi penuh berhala. Padahal Allah kata yuhafizun, kamu akan jaga elok-elok. Bila kita jaga elok-elok, kiblat mesti suci. Itu petanda bahawa apa? Bahawa umat Islam akan membersihkan Kaabah. Itu satu idea. Pasal kita kena faham, ayat ini turun ketika sahabat tengah dikecam, tengah diancam dengan pembunuhan. Jadi ini adalah ayat yang kita faham daripada ayat 92. Dan lebih daripada itu ialah sahabat membaca surah Al-An'am ini bila sampai Madinah. Jadi bila mereka dah sampai Madinah, mereka bila lalu pada ayat 92 ini, mereka akan dapat imajinasi bahawa sebenarnya kita akan patah balik ke Mekah. Untuk apa? Untuk membersihkan Kaabah. Dan apakah kesan pada kita yang baca pada waktu ini tahun 2020 ni, Ustaz, ya, ayat 92 ni, kita bersyukur sangat pasal apa? Pasal perjuangan Nabi dengan ayat 92 ini, Nabi menyampaikan pada Ummul Qura wa man haulaha Quran. Kesannya apa? Kaabah sampai sekarang tidak ada berhala lagi, dan kita dapat menunaikan ataupun menjaga solat kita, ya. Solat kita jaga sebaik mungkin, kita doakan, ya, kita tak boleh kompromi sangat tentang solat ini, kerana ini adalah ciri yang ada pada ayat 92. Jadi
Kita teruskan dengan bacaan ayat 93-94 untuk kita memahami lebih lagi. Silakan Ustaz. 94 eh? 93-94. Ya? 93 dan 94. Tiga. Oh, baki tadi. Baki kita tak habis lagi Ustaz. Okey. Itu kesan kalau hidup kita ni dia terganggu tak apa Ustaz. Kita teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 93 dan 94 menyambung kepada halaman kandungan daripada halaman 139 ini. Pada ayat 92 Allah menceritakan tentang apakah yang perlu kita manfaatkan masa kita, ya, banyakkan dengan Al-Quran, ya, kerana Al-Quran ini bukan sekadar kitab pada Nabi Muhammad, tetapi ia juga adalah membenarkan kitab-kitab sebelum ini. Dan tugas strategi yang perlu dibuat ialah walitunzira ummal qura wa man haulaha. Fokus kepada ummal qura, kepada capital, kepada yang utama dan juga sekitarnya. Ini adalah strategi dalam kita menyampaikan kebaikan. Kita pergi kepada kumpulan-kumpulan strategik. Ya, contohnya Nabi Musa pergi kepada Firaun, contohnya pemimpin pada waktu itu. Dan kalau Nabi pergi kepada Ummul Qura, ya, kepada Mekah itu, dan selepas dah dilatih ataupun disampaikan mesej itu, dia akan sampai ke tepi-tepinya itu di Madinah dan sebagainya. Dan itu penting dalam kita menyampaikan mesej kebaikan, ya. Kita bukan pergi daripada tepi baru pergi ke tengah. Kita fokus dulu kepada orang penting. Kerana orang penting itu mungkin orang yang berharta, mungkin orang yang berpengaruh, berpengalaman, ataupun orang yang berpendidikan. Pendidikan ini tak semestinya orang tu kaya ataupun miskin, tetapi dia boleh memproses kepada kebenaran yang hadir. Maka pada ayat 93, apa kesan kepada orang-orang yang menzalimi,
ataupun tidak indah kepada perkataan ataupun panduan daripada Allah. Allah menyatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-rekakan dusta terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang kamu turunkan. Ya, Allah turunkan. Jadi inilah yang disampaikan bila Nabi bawa al-Quran, ya, yang disampaikan oleh Allah. Dia kata aku ada lain, aku ada wahyu lain, ataupun disampaikan di sini aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, ya. Jadi dia cuba mereka-reka kerana nak menyatakan saya ada idea lebih baik daripada awak ataupun sama baik dengan awak. Maka Allah kata apa? Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri. Jadi Allah bawakan transition daripada hidup di dunia ini terus kepada sakaratul maut dan akhirat. Ya, jadi Allah bawakan pasal sambil itu sedang disampaikan apa? Keimanan kepada hari akhirat yang diabaikan oleh orang-orang musyrik, ya, ataupun orang-orang di Mekah itu tadi. Dan mengapa kepentingan kita beriman kepada hari akhirat ini? Kerana ia menimbulkan tanggungjawab. Ya. Kalau orang tidak beriman pada hari akhirat, dia tak kisah pun dia jadi ayah nak buat apa tak kisah. Saya nak buat apa saya tak kisah. Saya nak bekerja saya tak kisah saya buat apa. Yang penting saya ambil gaji hujung bulan saya ambil. Dia tak kisah kerana apa? Dia tidak beriman betul-betul kepada hari akhirat. Tapi kalau kita beriman pada hari akhirat, kita tahu bahawa sebelum sampai hari akhirat Allah kata, kamu akan melihat walau tara idz zalimun. Kalau kamu melihat kepada orang zalim fi ghamaratil maut, ketika sakaratul maut, malaikat akan memukul tangannya dan kata akhriju. Sangat ngeri Ustaz. Sangat ngeri Ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal kalau keluar perlahan-lahan tu okey Ustaz. Tapi kalau keluar macam diistilahkan macam apa? Sentap, ya, macam kulit kambing tu disiat begitu saja, kan? Tuan-tuan kalau jangan buat kan. Macam kulit kita ni, cuba saya Ustaz pergi ke hospital, kena cucuk sikit je, kan? Dah sakit satu. Kemudian dia tampal kan, dia nak tutup tu dia tampal, letak plaster kan. Pagi tadi bila nak cabut tu kan, macam nak tercabut kulit tu pasal dia kuat sangat dia punya plaster tu kan. Itu baru plaster. Allah. Kulit tak cabut pun sebenarnya, tapi apatah lagi kalau katakan fi ghamaratil maut wal malaikati basitu aidihim akhriju anfusakum. Ya, ini fasa keluarnya nyawa daripada tubuh badan. Jadi maksudnya tubuh badan kita ni adalah macam tempat tinggal. Jadi kata keluar daripada rumah ini, al yauma tujzauna adzabal hun. Pada waktu itu, pada hari itu akan maksudnya bila sampai hari akhir di sakaratul maut sampai hari akhirat, ini adalah azab yang menghinakan kerana mereka menyatakan sesuatu yang tidak betul dan mereka itu sombong. Mereka sombong, mereka rasa mereka ni mulia, tapi sebenarnya Allah hina dengan sakaratul maut dah hina dah. Ya, rasa sakit dengan tak tahannya, apatah lagi bila sampai kepada azab Allah di hari akhirat. Dan ini ayat 93, 94 sambungan lagi. Walaqad ji'tumuna, ya, dan kamu benar-benar datang dengan sendiri. Ya, istilahnya furada. Sebagaimana kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kamu datang, kamu diciptakan pertama kali. Kita datang seorang-seorang baby, ya, maksudnya tidak ada pakaian, tak mulia apa pun. Buat apa nak kita rasa sombong dalam hidup kita, kan? Apatah lagi kalau orang musyrik itu dia buat perkataan Allah pasal nak lawan kepada Nabi, padahal Nabi bawa mesej rahmah daripada Allah. Jadi apakah yang berlaku? Wa taraktum, kamu akan tinggalkan. Menarik perkataan yang Allah gunakan di sini Ustaz. Ma khawalnakum. Ya, khawalnakum ini maksudnya seperti kita harta-harta kita ni dia dilekatkan. Ya, maksudnya dalam diri kita ni kita ada ni kan. Kita dulu datang ke dunia ni tak ada apa-apa, kemudian dapat pakaian, dapat jam ke, dapat songkok ke, kita dapat pangkat ke, semua itu khawalnakum, kami selimutkan. Lebih kurang begitu maksudnya, yang original, yang aslinya khawalnakum itu kami selimutkan. Dan bila kami dah selimutkan, ya, dengan segala nikmat di diri mereka, keluarga mereka, rumah mereka, kita pun diselimutkan oleh rumah kita Ustaz. Maksudnya kita rasa macam rumah yang saya ada tu saya perjuangkan selama hidup ini,
Kata Allah, wara'a zuhurikum, kamu akan tinggalkan. Ya, kamu akan tinggalkan. Wa ma nara ma'akum, kamu tidak nampak dan kami tidak melihat, ya, apa yang dinyatakan ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Kamu tidak dapat syafaat. Ustaz ni kalau pergi ke, ini ada kaitan dengan hospital juga lah ni kan, pergi hospital dapat surat syafaat Ustaz. Okey. Kalau pergi hospital besar takut kan, kadang-kadang ulama nanti dah check semak kena bayar bil tinggi kan. Tapi sebelum masuk ke hospital yang besar-besar ni, biasanya dia akan tanya, tuan ada guarantee letter tak? Baru ni bila saya pergi satu hospital tu, bila datang dia bagi IC sebagainya, saya nak pakai takaful apa kalau tidak kena bayar cash kan, kena bayar tunai. Dia kata tak apa, guarantee letter dah ada. Kalau dah ada guarantee letter Ustaz, kan tak bimbang jalan terus lah. Jalan terus ya, tak payah dah nak check dalam akaun ada duit ke tak ada ke kan. Pasal apa? Guarantee letter tu maksudnya, jadi di sini Allah menyatakan wa manara ma'akum syufa'a, mereka tak dapat guarantee letter. Walaupun mereka ini bersama dengan berhala, dengan orang yang kaya-kaya dan sebagainya, tidak ada guarantee letter. Ia amat membimbangkan kalau kita tak lepas. Kita tak lepas. Jadi ini adalah saat-saat yang amat mendebarkan, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, sesungguhnya telah terputuslah antara kamu hubungan. Di sini istilahnya taqatta'a bainakum, ya, hubungan saya Ustaz, ya, kita sesama kita Ustaz, semuanya terputus kecuali kalau dalam surah Az-Zukhruf tu illal muttaqin. Kalau kita bertakwa, tuan-tuan bertakwa, kita baca Quran, kita amalkan betul-betul, harapnya ya kita boleh kita sama-sama doakan, minta pada Allah. Tetapi kalau tidak, taqata'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun, kerana apa yang mereka anggap sebagai penolong itu bukan penolong, kerana ia bukannya dengan tauhid, kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada situasi halaman 139 kita, mari sama-sama kita saksikan. Apa yang kita perhatikan di atas skrin ialah situasi daripada ayat 91, 92, 93, 94, ya, iaitu menerangkan tentang bagaimana kesungguhan tentang perkara ini, ya. Tengok tu ada berkaitan dengan kitab Tuhan, ada yang kata mana ada, ya, lantak kamulah, padahal nak bawa kepada kebaikan. Jadi itu sebabnya jangan mempermain-mainkan kebaikan dalam hidup. Kalau kita tersilap, kita minta ampun, ya. Dan lebih daripada itu, kita tengok gambar di kanan atas itu berkaitan dengan Kaabah, ya. Maksudnya Kaabah ini sekarang kita nampaknya bersih, suci, tapi sebenarnya ia adalah perjuangan daripada insan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, dengan ayat 92 sebentar tadi yang kita harapkan bahawa kita dapat menghargai kepada Kaabah yang ada sekarang, hasil perjuangan orang-orang yang berada sebelum ini. Dan lebih daripada itu, gambar di bawah itu kita bercakap tentang kalau kena denda dekat dunia pun kita dah sedih Ustaz, ya. Ya. Tapi apatah lagi kalau katakan kena denda, istilahnya azabal hun pada ayat 93. Kita doakan, kita jelas nak membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, jangan mencerai-ceraikan, memilih-milih isi kandungan kitab, ya. Kita amalkan keseluruhan. Yang pertama, selalu baca dan fahami Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan. Ya, mesti baca dan faham, bukan baca sahaja, ataupun ada yang kata saya faham saja cukuplah, tak baca. Tak juga. Dua-dua perlu diamalkan, kerana itu seruan daripada untuk mendapatkan keberkatan Quran. Dan yang ketiganya, elakkan zalim, kerana ia adalah sebab azab yang besar. Dan ini yang kita doa pada Allah SWT dalam program kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, luruskanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada jalan yang bengkok, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah dunia, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami peluang untuk sentiasa kami bersama kalam-Mu yang indah lagi mempersonakan ini, ya Allah. Janganlah Kau tarik nikmat ini daripada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau hilangkan, ya Allah, keseronokan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita mengharapkan Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa mendapat nikmat dan sentiasa nikmat ini kekal sampai ke akhirat nanti, dan kita bersyukur kerana kita mendapat Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu nikmat yang besar yang tidak boleh didustakan kerana mempunyai risiko yang besar kerana kita duduk di bumi Tuhan. Kesedaran inilah yang kita nak bawakan, dan tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera sebentar tadi, yang kita harapkan lebih banyak lagi program-program untuk kita buat aktiviti yang berasaskan kepada Al-Quran agar bumi ini, kalau Nabi sudah berjuang, kita juga perlu berjuang bersama. InsyaAllah kita bertemu pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang inginkan keberkatan Al-Quran ini masuk ke setiap individu rumah. Bertemu lagi, My Quran Time, baca faham amal.